Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fakkina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ni kita telah melihat ataupun kita bicarakan satu persatu ayat Allah, kan, bermula daripada ayat 1, kan, kita pergi satu ayat ke satu ayat, kan, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, kan, ayat satu demi ayat. Dan sebelum itu tuan-tuan, kita telah lihat satu ayat daripada surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kan, dan daripada ayat itu membantu kita dalam kefahaman, kan, untuk mentadabbur ayat dalam surah Al-Baqarah, ya. Sesi lepas tuan-tuan kita telah pergi pada ayat 20, 21, 22 dan 23. InsyaAllah pada hari ini kita akan lihat pada ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh rujuk Al-Quran, boleh buka Al-Quran terjemahan, kan? Ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah, muka surat 5. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak sentuh sikit ayat 23 dan ayat 24. Dan ayat 23 dan 24, kan, sebelum ni kita dah sentuh, hari ni kita sentuh lagi. Dalam ayat 23 tuan-tuan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam ayat ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk terjemahan dia. Dalam ayat ni tuan-tuan, saya pecahkan 3 poin penting. Kita pecahkan 3 poin penting, kan, nak bagi mudah faham tuan-tuan. Poin yang pertama tuan-tuan, Allah kata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Okey, ni ayat ni untuk poin pertama. Dan jika kamu ragu, kan, dengan apa yang kami turunkan tu ada Al-Quran, kan, kepada hamba kami, abdina, hamba kami itu merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ini poin yang pertama. Poin yang pertama ini, jika kamu ragu dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini poin pertama. Poin yang kedua, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surah sepertinya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar, bawa saksi, minta bantuan sebagai saksi. Syuhada'akum ni tuan-tuan saksi, kan? Kita baca asyhadu, kan? Ambil, saya nak bagi mudah faham tuan-tuan. Wad'u syuhada'akum, kan? Mohon bantuan orang lain untuk jadi saksi. Saksi apa tuan-tuan? Kebenaran apa yang kamu cuba buat ni. Kan Allah cabar buat satu surah
Dan ketika kita membuat surah itu, tuan-tuan, Allah minta cari pembantu menyaksikan kebenaran tu. Kalau kamu benar. Okey, tu ada 3 poin. Okey, tuan-tuan. Poin yang pertama, tuan-tuan. Poin yang pertama, Allah sedang mengaitkan 3 perkara. Dan kalau dia ada connection, dia ada rantaian dia. Kalau salah satunya, tuan-tuan, terputus, maka dia akan orang kata dia tidak sempurna. Tidak sempurna. Okey, baik. Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Allah saja boleh sebut saja wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau Allah tak sebut pun boleh, sebab Allah nak bagi tahu Al-Quran ini kami turunkan. Tapi Allah sebut ala abdina ini, tuan-tuan, Allah nak kaitkan Nabi. Allah turunkan Al-Quran, tuan-tuan, melalui Jibril, sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasul sampai kat kita. Maknanya, tuan-tuan, Al-Quran ini sampai kat kita mesti lalu kat laluan Nabi. Mesti lalu kat laluan Nabi. Maknanya, tuan-tuan, kita kena beriman dengan 3. Allah, Rasul, Al-Quran. Kalau salah satu, tuan-tuan, kita tidak beriman, tuan-tuan, dia tak sempurna. Kalau kita tak percaya Nabi, maka sekaligus, tuan-tuan, dia akan membuatkan kita tak percaya Al-Quran. Sebab Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi. Kalau kita tak percaya ayat Al-Quran, tuan-tuan, kalau kita meragui Al-Quran, automatik kita akan meragui Nabi. Dia akan seiring, tuan-tuan. So, kalau kita meragui, kita tak beriman meragui salah satunya, tuan-tuan, maka keimanan kita tidak sempurna. Rasul, Al-Quran didatangkan sekali. Salah satunya mesti berkait. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kalam Allah. Kalau kita reject satu, tuan-tuan, dia akan berkait. Kalau kita reject Al-Quran, automatik kita reject Nabi. Bila kita reject Nabi, kita reject Allah. Dia akan berkait. So, dalam Al-Quran, tuan-tuan, ada rukun iman yang lain. Percaya pada hari akhirat ada dalam Al-Quran. Percaya kepada kitab-kitab, disebut ada beberapa, tuan-tuan, ayat Taurat dan Injil disebut kembali di dalam Al-Quran. Malaikat disebut di dalam Al-Quran. Syurga, neraka disebut dalam Al-Quran. Semuanya disebut dalam Al-Quran. Kalau kita tak percaya Nabi, automatik kita tak percaya Al-Quran. Ini poin dia. So, ada rantaian dia. Dia ada ikatan kat situ. So, kena kesempurnaan iman, kena percaya Nabi, kena percaya Al-Quran. Bila kita tak percaya salah satu, maka rantaian ni akan terputus. Dan kesempurnaan iman, keimanan kita tidak sempurna. Kemudian, tuan-tuan, Allah cabar, maka datangkan satu surahnya. Maka datang satu surah sepertinya. Allah cabar. Dan kenapa Allah tak cabar dengan benda lain? Allah cabar, tuan-tuan, dengan Al-Quran. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak bagi tuan-tuan faham, Nabi Musa alaihi salam, dia antara Nabi yang banyak mukjizat. Paling banyak mukjizat. Tuan-tuan, mukjizat dia, tuan-tuan, mukjizat dia seiring ataupun mengikut, seiring lah, atau saya katakan dia punya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam ni, tuan-tuan, untuk menandingi, untuk melawan kemahiran masyarakat masa itu. Trend ketika itu adalah sihir. Maka mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah untuk melemahkan kemahiran diorang ini semua. Dan kehebatan diorang ni ahli sihir. Maka Allah datangkan dalam bentuk mukjizat yang boleh nampak. Kan, tongkatnya, kemudian masuk tangan dalam baju, kemudian keluar cahaya. Tongkatnya boleh bertukar menjadi ular. Tongkatnya ketuk batu, keluar 12 mata air. Tongkatnya ketuk laut dan terbelah. Ini mukjizat Nabi Musa alaihi salam untuk melawan kepakaran ataupun kemahiran masyarakat ketika itu, sihir. Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan, masyarakat ketika itu, manusia ketika itu, kemahiran dia mereka adalah perubatan. Nabi Isa, kaum dia ni, zaman dia ni, kemahiran ataupun kehebatan manusia ketika itu adalah dalam bidang perubatan.
Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah untuk melawan kemahiran mereka ni. Apa mukjizat yang paling hebat Nabi Isa adalah menghidupkan orang yang mati. Mana ada perbuatan boleh lawan, tuan-tuan? Tak ada. Tak boleh. Maka Allah memberi mukjizat yang teragung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan kemahiran, kehebatan manusia selaku umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan lihat pada zaman Nabi, zaman Nabi, kehebatan mereka, kemahiran mereka, kepakaran mereka dalam bidang syair. Sampai sekarang tuan-tuan kita boleh istilahkan sebagai lagu. Lagu. Dan ini kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini tuan-tuan Allah turunkan untuk melemahkan semuanya. Untuk melawannya, untuk menandinginya, dan tak ada siapa pun boleh melawannya. Seperti Nabi Isa tuan-tuan, tak ada kemahiran manusia ketika itu, kemahiran ataupun kepakaran boleh melawan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tak ada satu kepakaran pun boleh melawan ketika zaman Nabi Musa, boleh lawan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Jelas tuan-tuan So kepakaran ataupun kemahiran manusia tuan-tuan kita ni, kalau kita tengok tuan-tuan, dia adalah dalam bidang penulisan, dalam bidang sekarang tuan-tuan tengok nak ambil PhD, nak ambil master tuan-tuan, semua kena buat tesis. Semua ini kepakaran yang diperlukan, buat analisis ini semua. So Allah mencabar untuk buat. Sebab manusia memang sedang buat. Ada yang buat lagu tuan-tuan. Saya ambil contoh mudah tuan-tuan. Kita nak tulis status kat Facebook pun tuan-tuan, kita nak cari seni dia, supaya orang like kita punya, supaya orang faham, orang boleh share, kita nak susun. Macam saya sendiri tuan-tuan, kadang-kadang saya nak ambil yang pendek tu, yang bila dia pendek tu dia ada warna background tu warna tu kadang-kadang tu tulisan jadi putih. Nak bagi warna tu, potong balik, edit balik sampai jadi yang berwarna tu. Nak susun. Begitu juga dengan panjang tuan-tuan. Ketika kadang-kadang saya tulis satu perkongsian dalam Facebook tuan-tuan, saya tulis panjang-panjang tuan-tuan, kita baca 5-6 kali, banyak kali tuan-tuan. Kita nak baca supaya tak terlalu tinggi bahasanya, sesuai untuk orang baca, untuk kawan-kawan kita faham. Kalau adik-beradik kita baca faham, orang yang tak faham bahasa Arab baca faham. Kita meneliti benda tu. So Allah cabar, boleh buat tak? So Al-Quran ini tuan-tuan Allah datangkan dalam bentuk yang sempurna. Memang sempurna kalam Allah. So Allah cabar, cuba buat. Dan kemudian tuan-tuan, poin yang ketiga, bawakan sekali saksi jika kamu benar. Al-Quran ini tuan-tuan, saya ambil contoh Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang membenarkan itu adalah mukjizat, itu adalah kebenaran. Mereka adalah ahli sihir itu sendiri. Ketika dicampakkan tongkat, kemudian tongkat Nabi Musa AS memakan semua ni, mereka terus sujud dan mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, kami beriman dengan Tuhan Rabbul Alamin. Ada dalam ayat yang lain, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Ahli sihir, semuanya beriman. Mereka pakar dalam bidang tu, mereka pakar dalam bidang ahli sihir tu. Mereka katakan, ini bukan sihir. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita Penn and Teller? Teller, betul saya sebut Teller. Bukan Teller tukang jahit tu. T-E-L-L-E-R. TV2 pukul 11 hari Khamis. Saya ingat. Saya suka tengok. TV2. Tuan-tuan tengok. Saya suka tengok tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kita kadang-kadang kita nak tengok orang kafir ni, pemikiran dia, kita nak tengok kadang-kadang kita ada kawan-kawan kita daripada non-Muslim, kita nak tengok pemikiran macam mana kita nak bercakap. Kadang-kadang saya suka tengok cerita-cerita macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok nanti hari Khamis, bukan nak promote cerita tu, tapi tuan-tuan cuba tengok untuk fahamkan. Tuan-tuan tengok cerita ni, Penn and Teller, dia ada dua pakar dalam bidang silap mata. Dia dua orang ni, dia pakar dalam bidang silap mata. So orang yang buat persembahan, dia buat persembahan ni tuan-tuan, dia buat persembahan ahli silap mata ni, dia tidak dibenarkan menggunakan sihir. Dia cuma menggunakan silap mata saja. Dia tidak dibenarkan dalam pertandingan. Dia pertandingan lah. Dia pertandingan. So Penn and Teller, seorang ni dia tak bercakap, seorang ni bercakap, seorang ni dia tulis nota saja. So bila orang buat persembahan ni, dia orang ni pakar tuan-tuan. Dia orang pakar. Ketika orang buat persembahan tuan-tuan, orang ni buat persembahan ahli silap mata tuan-tuan. So dua orang ni, Penn and Teller ni, dia akan beritahu secara tersirat apakah taktik yang digunakan.
Contohnya tuan-tuan, dia buat ahli silap mata, macam mana dia boleh keluarkan kad tu tuan-tuan. Nanti salah seorang penentelan ni dia akan pergi cek tangan. Cek, nak menunjukkan kalau dia kata kamu ada buat baru ini, dia cek. Sekali tak ada. Bila tak ada tuan-tuan, ni adalah satu silap mata yang hebat. Sebab dia ni yang pakar. So bila dia iktirafkan tuan-tuan, dia akan berikan hadiah. Tapi tuan-tuan, majoriti tuan-tuan semua ni kantoi. Semua dia tahu. Sebab dia pakar. Dia pakar, dia dalam bidang dia. So Al-Quran ni tuan-tuan, kebanyakannya tuan-tuan yang membenarkan Al-Quran ni tuan-tuan adalah pakar-pakar bahasa. Saya tak ingat nama seorang lelaki pada zaman Rasulullah ni tuan-tuan. Dia sangat hebat dalam bidang syair, sangat hebat dalam bidang puisi tuan-tuan. Orang kata kan, kalau kau hebat sangat dengan puisi kau kan, lebih kurang ini tuan-tuan, kalau kau hebat sangat dengan puisi dan syair kau pergilah jumpa Rasulullah. Orang cabar dia pergi jumpa Rasulullah. Bila dia jumpa Rasulullah kan, dia keluarlah syair-syair dia. Dia keluar syair-syair dia sampai satu waktu Nabi kata dah habis dah. Dia kata dah habis dah. So Rasulullah bacakan surah, kalau tak salah saya, Fussilat. Menangis-nangis dia. Dia menangis-nangis. Ni orang yang pakar. Sampai tuan-tuan ada riwayat mengatakan dia nak tutup mulut Nabi sebab dia merasakan keajaiban ayat Al-Quran itu. Ini kepakaran dia. So Allah kata, datangkan saksi jika kamu benar. Tuan-tuan cuba bawa tuan-tuan, ada orang boleh cek yang mengatakan kita punya tulisan yang sempurna. Ada tuan-tuan. Tak ada yang boleh membuktikan kita punya tulisan ni daripada sudut macam Al-Quran ini. Dan daripada sudut bahasanya, daripada segi susunannya dan sebagainya, tak ada siapa boleh buat. Tuan-tuan, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 Allah sebut fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allah kata fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Allah kata sesekali, Allah dah cabar tuan-tuan. Allah dah cabar. Allah kata sesungguhnya kamu takkan dapat buat. Kamu takkan dapat buat dan kamu takkan sesekali, pasti kamu takkan dapat buat. Dua kali Allah ulang. Kan? Dua kali Allah ulang tuan-tuan, antaranya adalah disebabkan memang Allah nak menguatkan, memang kamu tak boleh buat, memang kita tak boleh buat. Dan seperti Al-Quran takkan mampu boleh buat. Dan disebut dua kali tuan-tuan sebab ada dua benda. Kamu takkan dapat buat surah sepertinya, satu, dan lagi satu tuan-tuan tak boleh bawa saksi yang membenarkannya. Kamu takkan dapat bawa. So ada dua benda. Dan itu ada pandangan ulama. Ada dua benda yang manusia takkan boleh buat, sebab tu Allah ulang dua kali. Dan ada sebagian ulama katakan diulang dua kali sebab menguatkan bahawa memang takkan sesekali kamu dapat buat. Baik. Kemudian tuan-tuan Allah kata fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka takutlah kamu dengan neraka, api. Kalau sebut sini tuan-tuan, kita nak terjemahkan dengan api. Kan? Api. fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Tuan-tuan tengok dia punya bahan api dia, Allah sebut sini manusia dan batu. Manusia dan batu, ini bahan api. Api neraka punya bahan api. Tuan-tuan tengok kalau kat dunia ni apa bahan api? Petrol, kayu api, gas. Itulah bahan api dia. Pergi getah. Kan? Tuan-tuan, api-api yang macam ni tuan-tuan, api-api macam ni, daripada api ni, tuan-tuan mesti pernah rasa kan? Kita kecil-kecil dulu main-main, pernah rasa tuan-tuan kan? Tapi Allah nak cakap api neraka tu di bahan bakar dia adalah manusia dan batu yang tak pernah dirasa di dunia ni. Tak pernah dirasa di dunia ni. So, maknanya tuan-tuan, kalau kita kata ada sebahagian tuan-tuan kan, kadang-kadang saya baca tuan-tuan Facebook kan, dulu pun sekolah dulu tuan-tuan, kadang-kadang ada yang bergurau, dan sebenarnya gurau ni tidak sepatutnya lah kan. Dia kata nanti kita dah masuk neraka, kita pula nanti bila dah masuk neraka, nanti akhirnya bila hukuman tu dah habis, nanti kita masuk syurga juga kan. Ada yang kata tuan-tuan, tu Allah nak kata betapa panasnya, panas itu yang kamu tak boleh nak gambarkan. Kamu tak boleh gambarkan, bagaimana kamu tak boleh nak gambarkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia, macam mana tuan-tuan, pemetik api tu tuan-tuan, dipetik dan ada gas baru dia menyala. Ini batu manusia digabungkan, dia jadi api.
Tuan-tuan, ni ada ayat lain mengatakan bahawa manusia itu sendiri yang membakar, jadi bahan bakar dia. Dia bukannya api yang dipetik, tuan-tuan. Macam ada pemetik api mancis tu, bukan. Bahan api, bahan pembakar dia kan. Mancis tu pun ada kan, ada digesek kan, maka akan lahirlah, akan keluar api dia. Tapi neraka ni tuan-tuan, dia datangkan daripada dua bahan ini. Batu, manusia, dia sebut manusia dulu. Manusia, batu bercampur, tuan-tuan, bercampur, maka dia akan jadi satu bahan bakaran. Dia jadi api. So bahan bakaran dia. Kan manusia ni tuan-tuan, dia sebagai bakaran yang panas, tuan-tuan. Saya tengok cerita, saya suka tengok TV ya. Cerita pondok apa tu, yang pondok yang terbakar, kisah benar tu. Yang kat Kedah, pondok apa? Saya ingat tajuk pondok kisah benar tu. Tak tengok TV lah. Larang. So, cerita ni tuan-tuan, dia bahan budak asrama perempuan yang terbakar dalam kat madrasah dia, kat sekolah pondok ni kan. Terbakar, semua terbakar. So terbakar ni dia orang selamatkan diri, tuan-tuan. Dia orang masa tu tak ada telefon nak untuk hubungi. So tak tahu, ada yang masa kebakaran tu berlaku malam, ada yang lari ke sawah, ada lari ke hutan, dia orang tak tahu. So saya tengok kan, ada bomba tu dibuat siasatan. Bomba ni dia tengok api kan. Saya tengok kan, sekali dia kata, dia panggil ustaz, saya tengok api ni. Api tu warna biru, tuan-tuan. Kan? Dia kata, kenapa dengan api ni? Kalau api warna biru ini manusia. So bomba dia tahu kan. Saya tanya kawan saya, tuan-tuan, kawan saya ada bomba kan. Dia kata macam itulah, kita nak tahu kan, kalau ada accident kan, dah rentung, tuan-tuan, kita tengok daripada kadang dia punya abu, dia punya rentung tu, saya tak tahulah. Tapi kalau ada api, tuan-tuan, dia warna biru dia. Warna biru itu yang ini maksud kan. Kalau kita belajar api ni, tuan-tuan, yang warna biru tu yang paling panas kan. Warna biru kan, kita dapur gas kan. Yang warna oranye tu kurang panas kan. So ini nak menunjukkan bahan bakaran daripada manusia ni dia sangat panas. Batu saya tak tahu, tuan-tuan. Pernah tengok, tuan-tuan, batu bakar kan? Dia cuma berhitam kan, berjelaga kan. Saya tak pernah. Kalau tuan-tuan tengok, mungkin boleh kongsikan lah. So api ni, tuan-tuan, dia adalah satu gambaran yang Allah nak katakan, kamu takkan pernah rasa kedahsyatannya kat dunia ni. Panas dia kamu takkan rasa. Dan tak pernah rasa. Kemudian tuan-tuan, Allah sebut di hujungnya, u'iddat lil kafirin. Dan u'iddat lil kafirin, neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Siapa kafir ni, tuan-tuan? Dan kafir ni adalah, kafir ni dia daripada perkataan kafarah lah, kafarah ni. Kafarah ni, tuan-tuan, dia kalau petani ni, tuan-tuan, dia guna perkataan kafarah ni untuk menutup benih. Benih tu ditutupkan. Itu maksud perbuatan tu. Kalau bahasa Arab tu dia gunakan perkataan kafarah ni untuk petani menutup benih tu. Kalau kita lihat kat sini, tuan-tuan, orang kafir ni, tuan-tuan, dia sebenarnya dia nampak kebenaran, tapi dia tutup supaya tidak kelihatan, dia tak nak nampak. Macam ditutup benih lah tu, tuan-tuan. Contohnya benih tu kebenaran, ditutup benih tu kan, ditutup benih tu supaya tidak dapat dilihat, supaya dia tak nampak benda tu. Itu sebab dia kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apa saja panca indera yang ada dalam badannya takkan dapat lihat. Macam kita sendiri bila kita tutup benih dengan tanah, tuan-tuan, kita tak dapat nampak lagi benih tu kan. Benih pun hitam, tanah pun hitam, lagi tak nampak kan. So ditimbuskan lagi, kita tak nampak. Begitulah, tuan-tuan, orang kafir ni, tuan-tuan, kebenarannya sebenarnya dah nampak, tapi ditimbuskan. Itu maksud dia, kalau kita nak kaitkan perkataan kafarah ni kan, kafirun ni kan, kebenaran itu nampak. Sebenarnya, tuan-tuan, orang non-Muslim ni, tuan-tuan, dia nampak kebenaran, tapi dia tutup dan dia tak nak memperakuinya dan dia tutup. Begitu juga, tuan-tuan, macam saya sebut sebelum ni, tuan-tuan, ia bukanlah merujuk kepada orang kafir, tapi dia kadang-kadang merujuk kepada kita sendiri, perbuatan kita sendiri kan. Dan dia sebenarnya memang ditujukan pada kita lah. Kadang-kadang kita dah nampak kebenaran, kita tahu kebenaran tu, tapi kita tutup. Baik, tuan-tuan. Baik, kita pergi pula pada ayat yang ke-25. Ayat yang 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan
qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ayat ini tuan-tuan dimulai dengan perkataan wabashshiril ladzina amanu, wabashshir, dan berikanlah kabar gembira. Itu maksud dia perkataan ni, wabashshir, berikan kabar gembira. Tuan-tuan, kalau Allah nak terus mula tuan-tuan, kadang-kadang saya tengok lihat ni tuan-tuan, dan bila kita lihat ayat ni ada beberapa, dan bila kita rujuk kitab tafsir memang dah ada huraian dia, dan kitab tafsir pun dah ada huraian dia. Kadang-kadang saya lihat ni, kalau ditulis ataupun Allah sebut alladzina amanu wa basyiril, ni tak payah sebut pun maknanya sampai juga sebenarnya. Ini kan wa basyiril, arahan ni kepada siapa? Rasulullah. Seakan begini tuan-tuan, wahai Rasulullah, berikan khabar gembira ini kepada orang yang beriman. Maknanya tuan-tuan, kalau lah saya sendiri, wa basyiril ni tak payah sebut dah. Kalau saya lah, saya ni manusia yang lemah lah, saya katakan sebut. Sebab Rasulullah ni tuan-tuan, dia amanah, dia sampaikan apa yang disebut, dia akan sampaikan. Dia takkan gugurkan satu huruf, dia takkan gugurkan satu perkataan. Apa yang Allah perintahkan untuk sampai, dia sampaikan. Jadi Rasul takkan gugurkan walaupun satu huruf, dia akan sampaikan. Dan itu sifat wajib bagi Nabi, tabligh, dia akan sampaikan, ya. Wabashir, dan berikan khabar gembira ini. Siapa yang beri kabar gembira ini? Allah yang berikan kabar gembira melalui Rasul. Allah beritahu kepada Rasul, kemudian Rasul sampaikan kat kita. Inilah kaitan dengan ayat 23 ni tuan-tuan. Ayat 23 ni tadi kita sebut apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Al-Quran ni diturunkan, disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul sampai kat kita. So apa yang akan disampaikan ini adalah daripada Allah melalui Rasul. Itu dia punya kaitan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Allah gandingkan amanu dengan wa amilus solihat. Allah gandingkan. Allah tak biarkan ataupun Allah tak sebutkan satu perkataan saja, amanu. Kenapa tuan-tuan? Yang layak mendapat khabar gembira ini, syurga ini, yang ada dua kriteria ni, yang ada dua benda ni, amanu wa amilus solihat. Mesti ada dua benda ni. Kalau dia amanu saja tuan-tuan, dia tak dapat khabar gembira ni, dia tak akan dapat syurga ni. So khabar gembira ini untuk orang yang buat dua benda ni, amanu wa amilus solihat. Apa beza dia kalau tak ada wa amilus solihat, amanu tuan-tuan? Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke 8 kan, ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ni orang munafik tuan-tuan. Mereka kata mereka beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya Allah menafikan. Itu sangkaan mereka, sebenarnya mereka tidak beriman. Ini orang munafik. Ada orang dia mengaku dia beriman, ada orang dia mengaku beriman, tapi tidak selari dengan amalan dia. Contoh saya bagi sebelum ni tuan-tuan, saya bagi contoh traffic light. Traffic light kan, kita pergi pukul 3, pukul 4 pagi tuan-tuan, jalan clear, lampu depan, lampu isyarat kita lampu merah kan, lampu merah. Pukul 3 tak ada kereta, kosong kan. Kita percaya yang bahawa Allah menyaksikan perbuatan ni kalau kita langgar lampu merah. Tapi perbuatan kita yang menunjukkan kita benar-benar beriman, yang Allah menyaksikan kita, adalah kita berhenti tunggu sampai lampu hijau. Tapi yang selalunya kita langgar. Kan kadang saya balik tuan-tuan, saya balik kampung tuan-tuan, kadang pukul 2-3 pagi kalau tuan-tuan biasa drive tengah-tengah malam kan. Macam sekarang pun malam ni pun dah kurang kereta kan. Waktu ni lampu isyarat jalan clear, lampu isyarat kita merah, kita bila nak hijau ni kan, bila nak hijau ni kan? Kita tahu Allah melihat perbuatan kita, tapi kita langgar juga kan? So orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan tetap juga kan? Macam tadi contoh tu saya nak kata, tetap juga berdiri kat situ kan? Ikut patuh arahan ataupun peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan kan? Allah menyaksikan ya, mesti seiring Ada orang tuan-tuan dia sebut sahaja kan, macam tadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia sebut tapi dia tak beramal. Ya. Ada sebahagian tuan-tuan iman dia lemah.
Sekejap buat, sekejap tak buat. Sekejap buat, sekejap tak buat. So yang mendapat khabar gembira ini kan, orang yang mendapat khabar gembira ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kat mana kita nak tahu? Mereka pada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia percaya dengan orang-orang ini, orang yang percaya benda ghaib. Dia percaya benda ghaib. Kemudian dia mendirikan solat. Kemudian daripada rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia infakkan. Yang dia infakkan, dia belanjakan ke jalan Allah. Ini perbuatan ini tuan-tuan, wa amilus solihat. Mesti dia dua benda, tak boleh aman saja. Solihat, wa amilus solihat. Tuan-tuan tengok perkataan ni, Allah mulakan, Allah dahulukan amanu dan kemudian wa amilus solihat. Okay? Kita ajar anak kita dulu rukun Islam dulu ke rukun iman dulu? Kalau tengok silibus tuan-tuan, saya ngajar kafar tuan-tuan, kalau silibus dia letak rukun Islam dulu, baru rukun iman. Saya ingat dulu kecil-kecil dulu juga, kalau nak tahu rukun Islam dulu, baru dia ajar rukun iman. Kan? Sebenarnya tuan-tuan dia terbalik. Kalau kita tengok kat sini tuan-tuan, dia kena, okey, saya bagi tuan-tuan faham sekali lagi. Rukun iman dengan rukun Islam, kan? Ramai yang beranggapan bahawa rukun Islam dulu, kita kena buat rukun Islam dulu baru rukun iman. Ini salah, ini tanggapan yang salah. Dan yang sebetulnya tuan-tuan, kita kena belajar ataupun kita kena amal ataupun kita kena bertindak pada rukun iman dulu, baru kita pergi kat rukun Islam. Kalau tuan-tuan tengok rukun Islam, dia itulah wa amilus solihat. Dua kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, itu amal. Rukun iman tuan-tuan, kepercayaan, percaya pada Allah, percaya pada kitab, Al-Quran, malaikat dan sebagainya, dan pada rukun iman. Kalau kita rukun Islam dulu tuan-tuan, solat dulu, sedangkan kita tak kenal Allah, bagaimana dengan solat kita? Kita kena kenal Allah dulu, beriman pada Allah dulu, baru kita boleh buat solat. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh saya dengan anak-anak saya. Anak saya sekarang umur 5 tahun. 2 tahun lagi tuan-tuan, saya ada 2 tahun lagi sebelum memerintahkan dia solat, berdasarkan satu hadis diriwayatkan Imam Daud, kan? Saya tak ingat matan dia. Perintahkan anak kamu solat ketika ia berusia 7 tahun. Pukullah dia jika dia tidak melaksanakan pada umur 10 tahun, dan asingkan tempat tidur mereka. So 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun lagi. Dan anak saya 5 tahun, 2 tahun lagi untuk diperintahkan solat. So sekarang ini tuan-tuan adalah proses untuk saya mengajar dia tentang rukun iman. Percaya pada Allah, kan? Dalam nak mempercayai Allah tu, kenalkan Allah. Kenalkan Allah. Kita ajarkan dia tentang Rasul, kita kenalkan dia Rasul, kita kenalkan dia dengan Al-Quran, kita kenalkan dia dengan malaikat. Kemudian kita ceritakan tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran berkaitan dengan akhirat, kan? Kita ceritakan juga dengan qada dan qadar. Ini rukun iman. Bagaimana tuan-tuan, itu adalah proses dia, kan? Kita lah dengan ayah, dengan anak-anak tuan-tuan, dan bagaimana kita nak kenalkan dengan anak. Saya bagikan satu contoh tuan-tuan. Saya berikan satu contoh. Anak saya, bila saya cakap kita kena percaya yang Allah itu ada. Saya cakap, dia tanya saya, "Papa, percaya tu apa?" Perkataan percaya tu apa? Nak bagi faham percaya tu. Saya bagi contoh tuan-tuan, bagi dia fikir. Okay. Saya tanya dia, kakak, ayah kakak siapa? Ayah kakak papa lah. Ayah adik papa jugalah. Okay. Lepas tu saya sebut sepupu dia, ayah Jebat, Pak Su, ayah Abang Naim, Pak Long. Saya bagi yang dia nampak dulu. Saya bagi dia nampak. Ayah ini saya sebut ayah ni. Lepas tu saya tanya, ayah mama siapa? Atuk lah, atuk yang ada janggut tu. Lepas tu saya tanya, ayah papa mana? So dia terdiam. Sebab ayah saya dah meninggal, dan saya tak pernah cerita pun pada dia, sebab dia tak pernah nampak, dia tak pernah jumpa, kan? So dia kata, ayah papa mana? Ayah papa mana?
ayah papa dah meninggal. Sebabkan dia dah menyaksikan satu kematian ni, dia pernah tahu ada kematian kan. So dia tahu dah meninggal dunia. Dah mati. Mati bila? Masa papa kecil dulu. Tapi kakak tak pernah nampak. Saya pun tak pernah tunjuk gambar. Saya kata, kakak percaya tak yang papa ada ayah? Mestilah percaya. Semua orang ada ayah. Mesti papa juga ada ayah. So itulah percaya saya bagi dia untuk kefahaman anak-anak. So bagi percaya dulu. Kena bagi dia fikir dulu. Dan tak boleh percaya membabi buta. Bagi dia fikir dulu. Kemudian tuan-tuan, sebelum ni saya pernah tekankan, kita nak ajar anak, tuan-tuan, antaranya yang saya pernah tekankan adalah memperkenalkan Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq, Allah pencipta. Saya kadang-kadang bawa kereta, tuan-tuan, bawa jalan, saya tanya itu apa? Itu pokok siapa cipta Allah. Itu je. Saya main macam tu je. Kadang-kadang kita bagi main-main, tuan-tuan kan. So dalam bermain-main tu, tuan-tuan, ni tangan siapa cipta Allah. Kan? Mata siapa cipta Allah. Kan? Ini semua dia nampak. Saya kaitkan dengan Allah sebagai pencipta. Kaitkan. Dan satu hari, tuan-tuan, saya masak. Lepas tu dia makan. Papa masak sedap lah. Kan? Masak sedap lah. Dan saya terus kaitkan. Saya tak terus puji diri sendiri lah. Kan? Kita cakap, kakak, papa masak pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan. Lagi papa pakai beras. Tak, yang dalam anggota badan. Kita nak tanya, nak tunjuk kan. Tapi yang tu pun sama juga. Kita kata, bagi nampak juga kan. Kita kata dalam anggota tubuh badan. Lepas tu dia kata, papa guna tangan. Lagi lepas tu dia fikir, saya buat macam ni. Papa ada jari, ada berjari. Lagi, kakak, kalau papa masak-masak tu, kalau papa tutup mata boleh buat tak? Tak boleh, mesti ada mata. Kakak, kalau papa tak tahu benda ni, mana ni, semuanya papa kena belajar. Papa kena ingat benda ni semua. Bila perkataan ingat tu dia kaitkan dengan fikir, dengan akal. So dia kata, kita ada otak. Allah ada apa, papa masak guna otak. Dan dia kata, so banyak benda ni, siapa yang cipta? Kita tanya siapa cipta, dia akan tahu Allah. Dia akan kaitkan dengan Allah. Dan bila dia kaitkan dengan Allah, sebab tu kita kaitkan, sebab itulah papa solat. Sebab tanda papa berterima kasih dengan Allah, dia berikan papa benda ni semua. Tangan dia bagi, mata dia bagi. Sebab itulah kita kena solat, sebab kita bersyukur. Dia jawab begitu. Ya, tuan-tuan, ada sekali tu, tuan-tuan, yang kesan dia, saya nak bagi kesan. Tengah-tengah dia buat kerja, tuan-tuan, tiba dia pergi bilik air, dia ambil air sembahyang. Dia keluar, kakak nak buat apa? Kakak nak solat, kenapa? Tadi kakak tengok tangan kakak boleh melukis. So, kakak nak bersyukur. So, tuan-tuan, ini cara kita nak ajar anak. So, solat itu dia buat sebab bersyukur. Dia ada hubungan dia dengan Allah. Saya, tuan-tuan, pantang sikit kan? Saya mengajar budak kafar, tuan-tuan, pantang untuk menjawab solat nak dapat pahala. Itu kepantangan saya. Sebab bila kita kaitkan solat dengan pahala, tuan-tuan, asal buat. Dia jadi asal buatlah. Lambat ke, cepat ke, qada ke, dia tak dapat pahala. Tertinggal subuh, lambat subuh gajah, dia tak buat. Dia akan jadi asal buat saja. Tapi tak ada hubungan. Solat tu dia tak ada buat hubungan dia dengan Allah. Tak ada. So, tuan-tuan, rukun iman kena belajar dulu. Baru dia akan jadi pergi kepada rukun Islam. Rukun Islam tu dia adalah amalan. Wa amilus solihat. Sebab itu didulukan amanu. Beriman dulu, baru dia pergi kat amal soleh. Tuan-tuan, itu proses dia. Banyak lagi, tuan-tuan guna kreativiti, tuan-tuan, sebagai seorang ayah. Bagaimana kita nak tackle anak kita mengenal Allah. Tapi tuan-tuan kena banyak membaca jugalah. Kena banyak membaca juga. Nak kenalkan Allah kepada anak, kita kena kenal dulu. Kita kena kenal dulu kan. Antara nama yang terbaik untuk dimulakan, tuan-tuan, adalah Al-Khaliq. Seperti mana Allah memperkenalkan Rasul, nama pertama dia adalah Khaliq. Pada wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu nama pertama. So Allah memperkenalkan dia sebagai Khaliq kepada Nabi. Mula-mula. Begitulah kita dengan anak-anak, mula-mula kita kenalkan sebagai Al-Khaliq. Jelas, tuan-tuan? So amanu, rukun iman dulu. Kemudian baru rukun Islam. Tu ada 2 tahun lagi, tuan-tuan. Selepas tu perintahkan solat. Umur 7 tahun tu baru kita gilap lagi. Sekarang memang dia dah belajar.
Dia belajar daripada dia menyaksikan perbuatan kita. Oh, waktu ini kena solat, waktu ini kena ada amal-amal dia kan. So dia nampak kenapa kena, oh patut banyak kali solat. Dia berfikir, dia dapat berfikir. So dia bila dia solat tu tuan-tuan, dia ada connection dia dengan Allah kan. Bukan dia kata nak dapat pahala kan. Sebab tuan-tuan, kalau saya ngajar anak-anak kafar tuan-tuan, bila dia jawab kan, kenapa kamu solat? Sebab nak pahala kan. Ada waktu dia rasa macam dia tak nak pahala, sebab dia ada pahala lain. Pahala tolong mak, dia anggap pahala. So solat tak payahlah, tadi dah ada pahala. Ini pemikiran budak-budak kan. Tadi dah dapat markah, ini tak payah dapat markah, sama je banyak. Kefahaman itu perlu diperbetulkan. Baik. Kemudian tuan-tuan, khabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh ini tuan-tuan, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa sungai tuan-tuan? Mereka ini kan diberikan, diganjarkan, disediakan syurga ni kan, ada anak sungai, ada sungai yang mengalir kan. Kadang saya tertanya dekat tuan-tuan, kenapa sungai? Kenapa sungai? Kalau kita dari Seremban tuan-tuan, kita nak pergi ke tol Sungai Besi tu tuan-tuan, saya ingat dulu masa tahun 2002 2003, masa tu bangunan tu baru buat kan. Masa tu saya belajar lagi di UM kan, saya ulang alik situ kan, saya tengok buatan dia. So sekali tu tuan-tuan, dia ada kat iklan dia tu kan. Iklan dia tu dia tulis kan, yang menghadap yang menghadap Tasik, balik tu kan ada Tasik kan. Yang menghadap Tasik tu harga dia berbeza dengan menghadap highway. Ada beza dia tuan-tuan, saya rasa dekat 80 ke 100 ribu beza harga. Beza dia harga dia. So tuan-tuan, yang mana yang lebih berharga adalah view Tasik. View Tasik. Tuan-tuan kalau pergi buka Oyo ke apa Agoda kan, tuan-tuan tak pernah tuan-tuan tengok harga yang mahal mana tuan-tuan? Ocean View berbanding yang tak ada tingkap. Tuan-tuan, ini nak menunjukkan gambarannya tuan-tuan, yang diberikan kat kita, itulah keinginan kita kat dunia kan. Kalau kita nak beli rumah tuan-tuan, itulah view yang kita nak, itulah pemandangan yang kita nak kan. Kita nak macam sini ada beberapa Tasik tuan-tuan, saya pasti harga dia berbeza. Yang menghadap Tasik, ada Tasik kolam-kolam yang kecil ni, harga dia berbeza kan. Yang mana rumah-rumah yang menghadap laut, rumah yang menghadap air tuan-tuan, rumah biasa, harga dia berbeza sebab view dia. So tuan-tuan, kat sini syurga ini tuan-tuan, semuanya view begitu. Semuanya view begitu. Itu kriteria istana kita di syurga tu. Kriteria dia punya view dia. So view dia adalah sungai yang mengalir. So view yang tuan-tuan boleh, saya nak bagi contoh ni tuan-tuan, nak bagi gambarkan itulah yang antara kriteria yang paling kita nak sekali. Ada pemandangan apa? Pemandangan ada laut kan, ada sekurang-kurangnya tuan-tuan kolam renang. Itu paling kurang kolam renang kan, ada bunyi air mengalir situ. Walaupun itu buatan manusia, itu pun dah cukup menyeronokkan. Itu pun dah cukup seronok itu saya. Kemudian tuan-tuan, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Dan kemudian tuan-tuan, yang di syurga tuan-tuan, rezeki dia direzeki dengan buah-buahan, samaratin rizqan. Kemudian tuan-tuan dia kata qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Bila dah makan tu tuan-tuan, kita rasa macam ni macam yang aku pernah rasa, pernah makan. Dan tuan-tuan, ada yang sebahagian yang salah tafsir, makanan sama ke macam yang kat dunia ni? Makanan ni sama macam ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan faham, bagi tuan-tuan faham lagi. Dia banyak contoh ni, nak bagi contoh mana? Kadang kita masak, tak nak masak, nanti puji diri sendiri pula kan.
Pergi kedai. Kita makan sedap tuan-tuan. Kita makan seorang ni. Sedap. Kemudian kita balik, kita cerita kat orang rumah kita. Kedai tu makan sedap. So kita pun bawa isteri kita. Kan? Saya tak sedap. Lain. Kan? Lain. Tak sama. Tapi makanan sama tak? Dah rasa. Tapi lain. Tak lain rasa dia. Itu maksud dia. Saya nak bagi tahu. Kan? Ataupun tuan-tuan, kita beli buah. Kita beli kat pakcik ni. Kita beli pakcik ni buah. Bukan main sedap isi dia. Esok kita datang beli lagi, lain lah rasa dia. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Allah bagi kita nikmat di syurga tu tuan-tuan, dia bagi yang lebih sedap lagi. Dia akan bagi, dan di sana dia konsisten rasa dia. Bahkan mungkin dia bertambah sedap. Yang ini kita rasa sedap, esok kita makan makin sedap dan sedap. Sebab kita duduk di sana selama-lamanya. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu apa yang kita nak tuan-tuan akan ada di syurga. Kita pernah rasa dulu makan daging kotak kan, terasa nak makan daging apa, wagyu apa kan, daging yang mahal tu kan, terasa nak makan yang tu, tapi kekangan duit tak ada, tak cukup kan semua, tapi di syurga dapat jenis yang sama kan, apa yang kita nak, yang pernah kita rasa, tapi tak setanding syurga. Kemudian tuan-tuan, kenapa buah? Kenapa buah bukannya benda lain? Sebab ini nak menunjukkan relevannya Al-Quran sepanjang zaman. Zaman kita mungkin makanan inilah yang paling sedap sekarang ni. Kan? Kita tak tahu 100, 200, 300 dulu makanan dia apa. Akan datang pula makanan dia apa. Tapi tuan-tuan percayalah, sepanjang zaman tuan-tuan, buah-buahan tu tak ada. Dan di mana pun di muka bumi ini buah-buahan ada. Tuan-tuan, kalau kita kat sini kita tanam buah harum manis, tak boleh kan? Sebab satunya Perlis dah buat trademark, itu adalah hak milik Perlis, pokok tu tak boleh. Satu, sebab tak boleh. Satu pun dia tak boleh dengan tanah di sini. So kalau nak makan harum manis, kena beli daripada sana. Ada buah di sana khas. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana negara, saya percaya tuan-tuan kan, antara yang kita nak rasa adalah buah di sana, buah-buahan di sana kan. Kalau kita pergi kat sini, buah durian di sana, buah durian di Jelebu lain, buah durian di Janda Baik lain kan? Sebab ada dia tanah dia yang sesuai, ada berbeza. So buah-buahan ni tuan-tuan, dia ada di sepanjang zaman dan dia ada di semua tempat. So dia untuk semua. Kalaulah Allah katalah, contoh tuan-tuan, contoh Allah letak kat sini tom yum, orang Afrika mungkin tak suka tom yum. Mungkin orang tak suka tom yum. So Al-Quran ini Allah bagi umum, dan untuk relevan semua zaman dan semua orang dan semua tempat. Sebab tu Allah gunakan perkataan buah. Satu. Duanya tuan-tuan, buah ni tuan-tuan, saya kalau kat rumah tuan-tuan, selagi tak habis peti ais tu boleh makan. Lagi. Selagi tak habis ada lagi, boleh makan. Dia macam tak kenyang, boleh makan. Boleh. Dan satu tuan-tuan, benda ni macam kita duduk lepak-lepak tu makan. Kita lepak-lepak makan lah. Itu antaranya lah. Yang keduanya tuan-tuan, kalau kita makan tuan-tuan, pembuka selera adalah dengan buah lah kan? Kalau ikut tuan-tuan dalam Al-Quran tuan-tuan, step makan dia antaranya kena awal makan buah dulu. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan cek sendiri dalam surah Al-Waqi'ah, Allah sebut apa dulu sebelum makan daging, sebelum makan daging burung. Step dia apa kena? Minum air dulu ke, makan buah dulu ke, makan daging dulu? Tuan-tuan tengok, antaranya terawal adalah makan buah dulu. Makan buah itu adalah tips makanan dari syurga. Kita kalau makan, kita makan buah dulu kan? Kalau kita tengok pun, kita kena makan buah dulu kan? Dan bila sudah pun kita makan buah, ni dah kenyang ni. Kita dah kenyang ni, makan nasi berani tuan-tuan, dah kenyang, makan buah lagi. Ni makan buah lagi kan, makan lagi kan. So balik rumah makan lagi buah tu boleh lagi, boleh je sumbat lagi. Tapi benda lain susah nak sumbat lagi. Ayam habis lah, ayam 2-3 ketul habis, tapi buah boleh lagi. Itu sebab dia buah. Kemudian tuan-tuan, walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka disediakan juga pasangan mereka, isteri mereka
Dan azwaj ni tuan-tuan, dia sebenarnya dia bukanlah dikategorikan sebagai isteri saja, tapi dia pasangan lah. Dia ulama mengatakan pasangan. Dan kalau perempuan dia dapat pasangan dia. Kalau lelaki dia ada pasangan dia. Suci tuan-tuan. Nanti saya sebut balik suci. Tuan-tuan tengok kan, ada benda yang Allah beri. Yang pertamanya Allah beri sungai. View yang sungai. Mungkin kita sungai kan, tak apa kan, sungai tak apa kan. Mungkin ada orang tak apa, tak kisah sangat dengan view ni kan, tak kisah sangat dengan sungai ni. Ada orang kan ala buah kan, mungkin ada orang menolak tuan-tuan. Tapi percayalah tuan-tuan, orang lelaki kalau disebut sebagai isteri takkan tolak, perempuan takkan tolak. Ini antara nikmat syurga yang tak boleh tolak. Dan ini Allah mencipta kita tuan-tuan, dia tahu apa keperluan kita, apa yang kita nak sangat. So Allah berikan apa yang kita nak sangat di syurga. So lelaki ni tuan-tuan, dia nak sangat itu. Dan contoh tuan-tuan, kalau kita pergi kedai lah tuan-tuan, sebagai contoh tuan, bukan kat sini lah tuan-tuan. Kalau kita pergi kedai, bukan kita lah, ada sebahagian orang lah tuan-tuan, dia pergi kedai tuan-tuan, dia pilih kedai yang penjualnya adalah perempuan. Bukan kita, bukan kita. Dan pergi kedai, so kalau pergi kedai tuan-tuan, kita akan pilih perempuan yang ada, dan perempuan tu pun kita pilih juga. Ini sebenarnya keinginan yang ada pada lelaki. So Allah tunaikan keinginan itu di syurga. Jadi sudah ada 3 benda. Dan kemudian yang diberikan kepada kita ni tuan-tuan, dia adalah suci, mutahharah, suci. Suci ni banyak tuan-tuan, dia suci daripada najis kan. Di syurga tiada najis kan, tiada haid dan ada semua kan? Semuanya tak ada. Dia suci dari segala-galanya. Dia suci daripada bersangka buruk, perbuatan-perbuatan negatif, semua dia suci. Kemudian tuan-tuan, walahum fiha azwajum mutahharah. Ada sebahagian tanya kan, kenapa kepada lelaki saja, perempuan tak ada? Kan? Dan ini saya telah sebutlah sesi lalu. Tapi tuan-tuan, ada sebahagian yang mengatakan, ulama kata perempuan ni tuan-tuan, Allah ciptakan dia dengan mempunyai rasa malu yang sangat tinggi. Dia mempunyai rasa malu yang sangat tinggi. Ini perempuan, Allah cipta dia begitu. So Al-Quran ini tuan-tuan adalah memuliakan kaum wanita, dengan Allah tak menyebutkan perkara itu. Sebab perempuan kan malu benda ni. Bila kita tuan-tuan, kita orang lain lah, lelaki kan lain, bila sembang perempuan nanti sembang lah, perempuan. Contoh tuan-tuan kan, Nilofa tu tuan-tuan kan, geng-geng ustaz pun sama ke masuk dalam cerita Facebook, tak terlepas benda ni. Orang lelaki, orang lain tapi tuan-tuan, orang perempuan bila dia sebut benda ni tuan-tuan, dia rasa malu sangat. Benda ni tertutup. So Allah menjaga kemuliaan wanita, sehingga kan benda ini pun Allah tak sebut dalam Al-Quran. Begitu Allah memuliakan wanita, sebab Allah nak jaga. Nanti kalau ada tuan-tuan topik ni dalam Al-Quran, mungkin dia akan jadi bual bicara benda ni. Kita lelaki akan cerita benda ni, dia akan malu. Mungkin bila benda ni disebut tuan-tuan, mungkin kita duduk di depan ni akan ceritakan benda ni, sebab kita nak tafsirkan ayat tu. Tapi Allah tak sebut, sebab Allah memuliakan wanita dengan cara Allah tak nak sebut. Allah tak nak memalukan, begitu. Dapat tuan-tuan Kemudian akhir sekali tuan-tuan, wahum fiha khalidun. So nikmat-nikmat ini tuan-tuan, apa yang kita dapat ni semuanya adalah kekal selamanya. Kekal selamanya. So apa yang kita dapat kalau kita makan tu tuan-tuan, dia akan kekal rasa sedap. Dia akan rasa sedap. Dan sungai yang mengalir itu tuan-tuan, dia terus mengalir. Dan isteri yang suci itu tuan-tuan, dia kekal suci. Dan semuanya akan kekal. Tuan-tuan kalau tengok tuan-tuan, dia ada lagi satu perkataan Allah, dan dia ada tambah satu perkataan, khalidina fiha abada. Yang ni dia tak ada abadah lah, tapi ada perkataan abadah. Abadah ni tuan-tuan, kadang ada perkataan ni Allah letakkan cerita neraka, kemudian Allah sebut khalidina fiha abadah, neraka. Ada juga syurga, Allah sebut khalidina fiha abadah, untuk syurga. Kedua-duanya ada yang khalidina fiha abadah. Abadah ni apa tuan-tuan? Ada tambahan ni tuan-tuan. Itu nanti kita akan pergi, tapi saya nak sebut ada perkataan abadah ni tuan-tuan, dia seperti
saya ada baca satu ayat tuan-tuan, nak bagi faham abadah ni. Unta ni tuan-tuan, bila dilepaskan di padang pasir tuan-tuan, lepaskan padang pasir, dia dah pergi berjalan-jalan kan, dia takkan jumpa balik tempat yang dia mula berdiri tu. Kita letak kita tutup mata unta tu kan, contoh kan, kita tutup mata unta tu, kita letak kat padang pasir, kemudian kita buka mata dia tahu dia dekat mana tu, dia tahu kedudukan dia tu sekarang. Kemudian dia berjalan jalan tuan-tuan, dia takkan jumpa balik tempat dia berdiri tu. Sebab apa tuan-tuan? Padang pasir dia ada angin, dia akan tutup benda tu, dia akan timbus benda tu. Dan kemudian tuan-tuan, padang pasir ni kita tak nampak tepi dia, susah nak tahu nak tahu mana tempat dia, mana kita datang tadi kan. Kita tengok langit biru awan tak ada, biru, kita tak ada panduan nak tahu kat mana. So tuan-tuan, bila masuk syurga abadah ni tuan-tuan, kita tak jumpa pintu keluar lah. So dia selamanya kita takkan jumpa pintu keluar. Begitu juga kalau disebutkan abadan dalam neraka, kita akan jumpa pintu keluar. Itu maksud abadan. Kalau kita nak faham khalidina fiha, dia takkan jumpa pintu keluar. So bila syurga tak jumpa pintu keluar tuan-tuan, duduk selama-lamanya. Itu nak digambarkan, khalidina fiha abada. Tapi ini tak ada abadah lah, tapi ada perkataan abadah dikaitkan dengan syurga dan dikaitkan dengan neraka. Baik tuan-tuan, jelas tuan-tuan ayat 23 yang tersentuh tadi, 23, 24, kemudian 25. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak berapa faham sangat perkataan-perkataan ni. Perkataan ada ayat ini tuan-tuan, jadi kita kena rujuk kitab tafsir. Tuan-tuan boleh rujuk kitab tafsir. Baca kitab tafsir banyak tuan-tuan, banyak kitab tafsir Ibnu Katsir dan ada banyaknya. Baik tuan-tuan, sekadar itu saja tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Ada Ada. Kalau dalam syurga nanti kan, contohlah. Dalam syurga tu, macam di dunia ni kita hidup berpasangan dan berkeluarga. Adakah di sana nanti kita hidup macam ni juga atau berbeza? Wallahu alam. Tapi biasanya bukan biasa, saya pernah terbaca tuan-tuan, kalau satu keluarga tu beriman, dia akan jumpa di situ. Itulah dia punya keluarga dia. Dia akan keluarga dia di situ. So kita kena bawa semua sekali. Kita sebagai ayah tuan-tuan, kita kena bimbing anak, isteri semua sekali. Semua sekali. Itu nanti saya cuba semak balik. Tapi yang pernah saya baca jika yang semuanya beriman, itulah keluarga dia. Suami isteri beriman, itulah isteri dia. Tuan-tuan, ada lagi? Kalau tak ada, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta